Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar saya hari ini ya. Hari ini kita akan buat ulang kaji sejarah SPM tingkatan 4 bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, apa yang kita akan bincangkan hari ini adalah ya, cikgu akan menerangkan secara ringkas sebab ini adalah imbas kembali tajuk tingkatan 4 ya bagi persediaan SPM. Okey, kita lihat peta konsep. Apa yang dimaksudkan tentang peta konsep? Peta konsep ni bermaksud apa yang dibincangkan di dalam bab ini. Okey. Jadi ya, tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 bab 5 tingkatan 4 ya. Okey, kita lihat apa yang dibincangkan ya. 5.1 adalah latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ya. 5.2 faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. 5.3 ciri-ciri penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan yang keempat 5.4 ya, kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Untuk 5.1 dan 5.2 cikgu akan terangkan sepintas lalu, tetapi ya untuk 5.3 dan 5.4 ya saya akan membincangkan dengan lebih detail lagi dan kita akan kamu akan nanti ya akan membuat soalan berdasarkan tajuk 5.3 dan 5.4. Okey. Sekarang ya kita lihat dahulu latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Persekutuan Tanah Melayu 1948 diperkenalkan oleh British untuk menggantikan Malayan Union. Terdapat pelbagai faktor Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditubuhkan. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang berbeza daripada Malayan Union diterima oleh penduduk tempatan. Ingat ya, Malayan Union ya apabila diisytiharkan oleh British ditolak penubuhan Malayan Union ditolak ya terutama oleh orang-orang Melayu ya dan akhirnya kita lihat ianya digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ya, pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 lebih menggambarkan toleransi penduduk negara ini untuk menuntut kemerdekaan. Di sinilah bermulanya ya toleransi kaum yang terdapat di Tanah Melayu pada masa itu dan akhirnya ya merealisasikan kemerdekaan untuk kita. Ya. Jadi ya kita lihat Persekutuan Tanah Melayu telah diperkenalkan bagi menggantikan Melayu Union 1948 yang ditolak oleh penduduk tempatan. Ya. Sebuah jawatan kuasa kerja dibentuk untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Di samping itu terdapat juga golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif yang dinamakan Perlembagaan Rakyat. Okey, jadi ya kita lihat berlakulah penubuhan jawatan kuasa kerja. Apa itu penubuhan jawatan kuasa kerja ya? Jawatan ini ditubuhkan pada 25 Julai 1948. Matlamat penubuhan jawatan kuasa ini adalah untuk membincangkan asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ya. Jawatan kuasa kerja terdiri daripada wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan pegawai tinggi British. Ya. Antara cadangan jawatan kuasa kerja ini ya ialah mereka nak menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua bentuk negeri-negeri selat. Dan kemudian untuk memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ya, kerana dalam Malayan Union ya, kedaulatan Raja-Raja Melayu itu telah dicabul ya. Maksudnya ya, hak raja ya, kedudukan raja itu telah tergugat ya dalam Malayan Union ya. Kemudian kita lihat ia juga ya menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Maksudnya ya penubuhan jawatan kuasa ini ya bukan sahaja menjaga hak keistimewaan orang Melayu tetapi memberi hak yang sah kepada kaum lain. Kaum lain di sini adalah merujuk kepada bangsa Cina dan bangsa India. Ingat ya orang Cina dan orang India pada masa ini ya mereka dibawa oleh British ya ke tanah Melayu ya. Mereka bukanlah penduduk asal Tanah Melayu ya.
Okey, kemudian kita lihat penubuhan jawatan kuasa kerja juga ya, ingin menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri dan mengenakan syarat kewarganegaraan yang lebih ketat. Ya, mereka nak kenakan syarat kewarganegaraan yang lebih ketat berbanding dengan syarat kewarganegaraan di dalam Malayan Union. Okey, kemudian yang kedua kita lihat gerakan anti-nasionalis Melayu radikal. Okey, golongan nasionalis Melayu radikal membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Ya, pihak British mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Golongan ini bergabung membentuk Pusat Tenaga Rakyat ataupun Putera, ya. Ataupun Putera, nanti kamu tengok ya. Kemudian yang kita lihat gabungan Putera terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu ya. Okey, seperti ya Parti Kebangsaan Melayu Melaya, ya, Angkatan Pemuda Insaf ataupun API, Gerakan Angkatan Muda ataupun Geram ya. Kemudian kita ada Hizbul Muslimin, yang kita ada Barisan Tani Malaya ataupun Batas, Angkatan Wanita Sedar ataupun Awas ya. Okey, kemudian kita lihat apa pula ya gabungan putera AMCJA. Gabungan di antara putera tadi ya yang telah cikgu sebut tadi dan juga AMCJA ya. Okey, kita lihat golongan bukan Melayu menubuhkan All Malaya Council of Joint Action ataupun AMCJA. Pengerusinya ialah Tan Cheng Lock. Golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Mereka beranggapan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. AMCJA kemudiannya bergabung dengan putera. Ya, bergabung dengan putera. Kumpulan ini ya, mereka ni menolak perjanjian persekutuan. Ya, AMCJA membantah kerana jawatan kuasa kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Ya, putera dan AMCJA menganggap perlembagaan persekutuan sebagai tidak demokratik, mengukuhkan British dan juga berunsur perkauman. Pada bulan Julai 1947, cadangan perlembagaan yang telah disemak oleh Jawatan Kuasa Kerja diumumkan kepada awam. Gabungan Putera MS dan juga AMCJA menentang cadangan perlembagaan tersebut secara terbuka. Okey, kemudian kita lihat sumbangan nasionalis Melayu radikal ya. Golongan nasionalis Melayu radikal melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an. Mereka mempunyai matlamat perjuangan iaitu membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatukan seluruh tanah Melayu dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk capai kemerdekaan. Golongan ini juga memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbit akhbar. Ahmad Bostama menerbitkan Akhbar Suara Rakyat sebagai wadah untuk membuka minda rakyat ke arah idea lebih bebas dan merdeka. Okey, kemudian kita lihat cadangan ya Putera dan juga AMCJA ya. Cadangan Putera dan AMCJA ya menentang rangka perjanjian persekutuan 1948. Gabungan ini tidak bersetuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan juga British. Mereka mencadangkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif kepada perjanjian persekutuan 1948. Ya. Okey. Yang tadi kita lihat latar belakang ya, latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang tadi kita lihat apabila nak ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, kita lihat ada suara-suara yang tidak menyokong ya yang menyatakan ataupun yang membangkitkan isu ataupun membangkitkan kepentingan mereka ya di dalam penubuhan Persekutuan Tanah Melayu tu ya. Jadi itulah latar belakangnya tadi telah saya terangkan. Sekarang ini kita lihat faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun sebab penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan secara rasmi setelah Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Penubuhannya didorong oleh beberapa faktor seperti penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union, cadangan Raja-Raja Melayu
dan juga UMNO serta sokongan pentadbiran British. Okey, kita lihat sebelum ini ya, sebelum Persekutuan Tanah Melayu dibentuk, ya, British telah cuba membentuk Malayan Union, ya, Malayan Union. Tetapi ya, orang Melayu bangkit, ya, begitu juga dengan raja-raja Melayu kerana apa ya? Perlembagaan Malayan Union itu menafikan hak orang Melayu dan juga raja-raja Melayu, ya. Okey, jadi ya kita lihat faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ya. Pertama sekali adalah kerana penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, ya. Kemudian cadangan raja-raja Melayu dan UMNO ya, yang tidak mahukan Malayan Union dan mereka mencadangkan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan mendapat sokongan daripada pentadbir British, ya. Pentadbir British sendiri ya, tidak menyokong. Ada pentadbir British yang tidak menyokong Malayan Union ya, dan mereka ya kita lihat menyokong penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ya. Kita lihat pentadbir British menyokong konsep persekutuan ya. Dalam Persekutuan Tanah Melayu kita mengambil konsep persekutuan ya, kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan juga kemajuan ekonomi. Ya, terdapat pegawai British seperti yang mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya termasuklah Sir Edward John, seperti lagi Malcolm McDonald, ya, kemudian kita ada Sir Ralph Horn, ya. Okey, dan beberapa orang lagi ya. Mereka menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu seiring dengan cadangan raja-raja Melayu dan orang-orang Melayu ya di bawah UMNO. Okey. Okey. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sebelum ini kita dah reject Malayan Union, ya. Kita mahukan Persekutuan Tanah Melayu. Apa dia ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu? Bagaimanakah cara pentadbirannya? Okey. Okey, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu nanti ya, dia sebagai sebuah persekutuan ataupun negara lah pada masa ini ya. Okey. Dia mempunyai sistem pentadbiran dia, ya. Dia ada kuasa raja-raja Melayu, dia ada sistem perundangan dia dan dia mesti ada warga negara. Siapakah warga negara yang layak tinggal di dalam Persekutuan Tanah Melayu? Isu ini ya sangat dibimbang oleh orang-orang sama ada orang Melayu, orang Cina ataupun orang India ya. Okey. Sekarang ya kita lihat dari segi pentadbiran. Okey. Jadi ya, seperti yang telah saya bincangkan tadi, saya menyatakan bahawa saya akan membincangkan lebih detail tentang 5.3 dan 5.4. Okey, jadi ya tadi ya kita bincangkan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ya, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah pentadbiran, kuasa raja-raja Melayu, dia ada sistem perundangannya, dia ada sistem kewarganegaraannya. Siapa yang akan menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu ya. Okey, bagaimanakah perundangan yang dibuat ya? Bagaimanakah kuasa raja-raja Melayu? Adakah seperti Malayan Union hari itu ya? Okey, bagaimanakah bentuk pentadbiran? Itu kita akan kupas satu persatu. Tapi sebelum itu kita akan lihat ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, kita akan lihat formula dia. Raja buat perundangan pentadbiran demi kewarganegaraan. Okey. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu, formula dia ingat. Raja buat perundangan pentadbiran demi kewarganegaraan. Raja buat perundangan pentadbiran demi kewarganegaraan. Okey. Penerangan formula raja, ya, raja di sini bermaksud kuasa raja-raja Melayu. Okey, kemudian kita lihat perundangan di sini adalah perundangan. Nanti kita akan lihat dengan lebih detail lagi ya. Okey, pentadbiran, bagaimanakah bentuk pentadbiran? Nanti kita akan lihat dengan lebih detail dan juga kewarganegaraan bermaksud kewarganegaraan lah dan kita akan lihat dengan lebih detail lagi. Okey. Kita akan pergi kepada pentadbiran ya. Tadi pentadbiran. Okey, bagaimanakah sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey, yang telah ditentukan oleh British dan yang dipersetujui oleh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Persekutuan Tanah Melayu ini nanti ya dibentuk melalui gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri Selat.
Okey, negeri-negeri Melayu, cuba kamu lihat peta dekat belakang ni. Ya, kamu boleh tahulah ya. Negeri-negeri Melayu bermula daripada Perlis, Kedah, Perak, ya, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, ya. Dan 2 buah negeri selat. Negeri selat itu merujuk kepada Singapura dan juga Pulau Pinang, ya. Pulau Pinang di sini. Singapura dan juga Pulau Pinang. Ni nampak di sini, ya. Nampak peta. Okey, Singapura dan Pulau Pinang. Okey. Singapura, ingat Singapura di sini kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Ya. British akan mengasingkan Singapura. Kenapa? Sebab Singapura ni adalah lombong emas lah. Maksudnya kawasan yang makmur, ya. Okey, kawasan yang strategik, ya, yang boleh mendatangkan keuntungan kepada British. Jadi dia kekalkan Singapura sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Okey. Kemudian ya, Pesuruhjaya Tinggi British mengetuai PTM, Persekutuan Tanah Melayu. Ada seorang Pesuruhjaya Tinggi yang akan mengetuai Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu ini nampak peta kat belakang tu. Ya, saya harap kamu boleh nampak. Okey, akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Siapa dia? Dia adalah orang British, ya. Orang British. Okey. Jadi bermaksud pada masa ini Persekutuan Tanah Melayu dah merdeka atau belum? Belum lagi merdeka. Jauh lagi, ya. Lebih kurang berapa tahun? Lebih kurang 10-11 tahun lagi kita nak merdeka, ya. Okey. Kemudian kita lihat dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu, dia ada terbagi kepada majlis, ya. Apa itu majlis? Okey. Maksudnya, kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal keuangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British, ya. Majlis Mesyuarat Persekutuan, Majlis Perundangan, ya. Majlis Perundangan Persekutuan ni, ya, akan membantu Pesuruhjaya Tinggi British, ya, membantu Pesuruhjaya Tinggi British dalam mentadbir Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British dalam pentadbiran, ya. Okey, saya ulang semula. Okey, jadi ya kita lihat macam mana kamu nak ingat pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu, macam mana kamu nak ingat? Okey. Jadi ya, kalau ada soalan yang berkaitan dengan pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu, macam mana kamu nak ingat? Okey, di sini ada formula dia. Formula ini ya cikgu harap kamu boleh hafal dan dia terus kamu boleh huraikan. Ya, berdasarkan perkataan yang cikgu bentuk, ya, ayat yang cikgu bentuk, kamu boleh terus huraikan. Okey, apakah ayat yang cikgu bentuk, ya? Persekutuan dibentuk, Singapura kekal, Majlis lantik Pesuruhjaya Tinggi British. Persekutuan dibentuk, Singapura kekal, Majlis lantik Pesuruhjaya Tinggi British. Yang kuning itu adalah fakta. Yang kuning itu semua sebenarnya adalah fakta. Okey, lihat penerangan formula. Persekutuan dibentuk, maksudnya persekutuan dibentuk. Okey, dibentuk melalui apa? Melalui gabungan berapa? Okey, kamu tanyalah diri kamu. Okey, untuk kamu ingat. Ya, okey, persekutuan dibentuk. Okey, persekutuan dibentuk bermaksud persekutuan dibentuk, ya, melalui gabungan berapa buah negeri? 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri selat. Okey, maaf, tadi negeri selat tadi cikgu kata Singapura dan juga Pulau Pinang. Sebenarnya ya, negeri selat merujuk kepada Melaka juga, ya. Melaka juga negeri selat. Melaka dan juga Pulau Pinang. Kerana Singapura itu, ya, dia kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Okey, maaf ya, tadi fakta tersilap. Okey. Kita ada 3 negeri selat, ya. Okey. Tetapi Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Nampak perkataan Singapura kekal. Kekal apa? Okey, timbulkan persoalan. Kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Okey, majlis. Okey, terdapat majlis. Majlis ni untuk apa? Okey, majlis. Apa dia majlis? Kita ada Majlis Mesyuarat Persekutuan, kita ada Majlis Perundangan. Tujuan mereka adalah ditubuhkan untuk apa? Untuk bantu siapa? Pesuruhjaya Tinggi British dalam pentadbiran. Ingat majlis di sini, ya. Majlis di sini Majlis Mesyuarat Persekutuan, Majlis Perundangan. Ya, bukan majlis hari jadi, ya. Okey, ingat tu. Okey, tujuan mereka ditubuhkan
tujuan majlis ni untuk apa? Untuk membantu Pesuruhjaya Tinggi British ya dalam pentadbiran. Okey, Pesuruhjaya Tinggi British apa dia? Okey, dia akan mengetuai PTM. Ya, dia akan mengetuai PTM. Jadi ingat formula untuk pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948 mudah saja. Ingat Persekutuan dibentuk, Singapura. Ingat saja Persekutuan dibentuk, Singapura kekal, Majlis lantik Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, kamu ingat benda ni dan kamu boleh huraikan. Kalau kamu boleh faham kamu boleh huraikan insya-Allah. Okey. Jadi kita teruskan. Okey. Cikgu nak beri penerangan. Maaf cikgu. Maaf. Okey, nak memberi penerangan tentang majlis tadi apa itu Majlis Mesyuarat Persekutuan dan apa itu Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan dan juga Majlis Perundangan Persekutuan yang akan membantu Pesuruhjaya Tinggi British dalam mentadbir, apakah yang terdapat di dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan? Dia mengandungi ahli rasmi dan tidak rasmi. Maksudnya dia ada ahli dalam sini, dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan ni dia ada ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi pada peringkat permulaan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Pelbagai kaum. Jadi di sini kita lihat telah berlakunya toleransi, perpaduan dalam mentadbir Persekutuan Tanah Melayu. Walaupun kita belum lagi merdeka, tetapi dia sudah memberi peluang kepada penduduk di Tanah Melayu untuk sama-sama membantu Pesuruhjaya Tinggi British dalam pentadbiran. Okey. Okey. Kemudian kita lihat, tadi kita sudah lihat pentadbiran ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Kita ada pentadbiran saya telah bincangkan tadi. Kemudian kita lihat apa itu Majlis Raja-Raja Melayu. Okey. Majlis Raja-Raja Melayu. Sebuah majlis Raja-Raja Melayu dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberi pandangan dalam perkara tertentu. Maksudnya di sini menunjukkan bahawa kekuasaan Raja-Raja Melayu itu diiktiraf. Okey. Pada peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Bermaksud Raja Melayu masih lagi mempunyai kuasa mereka. Cuba kamu lihat peta dalam latar dekat belakang ni. Okey, Raja-Raja Melayu, kita ada 9 buah negeri Melayu yang mempunyai raja dan mereka kamu tengok sultan, raja ataupun sultan di peringkat negeri, di negeri masing-masing, contohnya Sultan Perak bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Jadi ini bermaksud hak raja sebagai pentadbir itu telah dikembalikan. Kalau dalam Malayan Union, raja tidak ada, tidak boleh bertanggungjawab dalam hal-hal sebegini. Mereka hanya boleh bertanggungjawab dalam hal berkaitan dengan adat dan budaya sahaja. Okey. Ini yang bezakan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Jadi kita lihat. Okey, sekarang kita lihat. Sebelum ini kita sudah lihat kuasa Raja-Raja Melayu. Sekarang ni ciri yang seterusnya, ciri Persekutuan Tanah Melayu yang seterusnya adalah perundangan. Okey, perundangan bagi Persekutuan Tanah Melayu macam mana Okey. Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan mencakupi hal ehwal, ketenteraan awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan juga percukaian. Rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, ingat perundangan. Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh siapa? Pesuruhjaya Tinggi. Okey, diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Bidang kuasa Majlis Perundangan, ingat perundangan diketuai oleh siapa? Pesuruhjaya Tinggi. Okey, bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan mencakupi hal apa?
Okey, ketenteraan awam, perdagangan, komunikasi, percukaian, kehakiman, dan juga hal ehwal luar. Okey, dan rang undang-undang yang dibuat perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Maksudnya, undang-undang ini ya walaupun diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi tetapi mesti mendapat perkenan Raja-Raja Melayu. Okey, Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja Melayu mesti mendapat sokongan sebulat suara daripada Raja-Raja Melayu. Ya. Okey, sebulat suara. Sebulat suara bermaksud semua raja-raja daripada 9 buah negeri Melayu ini bersetuju, ya, baru boleh dikuatkuasakan. Okey. Jadi ya, formula tentang bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan, ya, biasanya soalan akan tanyalah, apakah bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan? Jadi ya, formula dia untuk kamu mudah ingat, ya, cikgu buat dalam bentuk ayat. Tentera berkomunikasi dengan hakim luar tentang cukai perdagangan. Ya. Tentera berkomunikasi dengan hakim luar tentang cukai perdagangan. Tentera maksudnya ketenteraan awam. Bidang kuasa Majlis Perundangan adalah mencakupi tentang ketenteraan awam. Komunikasi adalah komunikasi. Ya. Hakim bermaksud kehakiman. Cukai, percukaian. Perdagangan adalah perdagangan. Maaf ya, luar di sini merujuk kepada hal ehwal luar. Jadi bila kamu hafal benda ini, kalau kamu faham penerangan, ini adalah untuk kamu mengingat penerangan. Untuk soalan-soalan esei ataupun soalan struktur, ya. Soalan-soalan esei dan juga soalan struktur yang memerlukan kamu memberi fakta, ya, yang memerlukan kamu memberi fakta, ya. Okey. Saya harap ianya boleh membantu kamu, ya. Okey, kita lihat penerangan formula. Okey, saya telah terangkan tadi, ya. Tentera maksudnya ketenteraan, komunikasi adalah komunikasi, hakim kehakiman, luar hak ehwal luar, cukai percukaian, perdagangan adalah perdagangan. Okey, ingatlah ayat ini, terutama yang kamu menghafal waktu bila? Waktu nak exam, ya. Waktu nak exam kamu boleh hafal lah, ya. Sambil hafal tulis, ya. Ingat, bila kamu ingat 20 kali, ya, kamu hafal 20 kali, dia akan ingat dia akan kekal dalam ingatan awak. Tapi jangan hafal saja formula tapi tak tahu formula ini tentang apa. Ya, kamu kena hafal, ya, kamu kena tahu. Okey, perundangan, bidang kuasa majlis perundangan adalah, inilah formula lah. Tentera berkomunikasi dengan hakim luar tentang cukai perdagangan. Okey. Saya harap kamu boleh faham, ya. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang ni kita lihat ciri Persekutuan Tanah Melayu yang keempat, iaitu kewarganegaraan. Okey, terdapat dua bentuk kewarganegaraan dalam Persekutuan Tanah Melayu, ya, berbanding yang sebelum ini, ya. Dalam Malayan Union, ya, kita lihat kewarganegaraan Malayan Union itu tidak diterima oleh penduduk di Tanah Melayu, ya, menjadi isu, ya. Okey. Kewarganegaraan terbagi kepada dua. Satu, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Dan lagi satu, kewarganegaraan secara pendaftaran. Apakah itu kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang? Okey, kita lihat. Jus soli, prinsip jus soli, ya, hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Rakyat raja dan rakyat British. Pemohon yang lahir di luar negeri ayahnya, okey, ya, kamu lihat di sini, ya. Pemohon yang lahir di luar negeri ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Penduduk asal negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh Perjanjian Tanah Melayu. So, jadi penduduk asal automatik akan menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Okey, yang keempat, rakyat raja dan mereka yang telah serasi memahami adat resam
dan bertutur bahasa setempat boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Ini semua adalah terms undang-undang. Ya, awak kena ingat, ya, awak kena hafal. Okey. Ya, ini merujuk kepada prinsip jus soli, ya. Hanya kepada rakyat raja dan rakyat British. Maksudnya kalau orang itu dia nak menjadi warga negara, dia mesti memperakui kuasa Raja Melayu. Boleh faham? Ya, dan juga British pada masa ini. Boleh faham? Okey. Kita tengok pula kewarganegaraan secara pendaftaran. Okey, maaf. Okey, kita lihat formula. Formula untuk kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Okey, formula dia adalah dari segi susunan ayat jugalah, ya. Adat resam dijunjung, bahasa disanjung, barulah hidup serasi bersama. Okey. Formula dia, adat resam dijunjung, bahasa disanjung, barulah hidup serasi bersama. Okey. Penerangan formula, adat resam adalah adat resam. Kamu lihat di sini, ya. Okey, bahasa adalah bahasa. Ya. Serasi bersama maksudnya serasi dengan penduduk tanah Melayu, boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Jadi, apabila kamu menghafal, kamu persoalkan diri kamu. Okey, adat resam. Adat resam ni apa, ya? Okey, kenapa, ya? Apa? Okey, rakyat dan rakyat raja dan mereka yang naturalize, iaitu mereka yang memahami adat resam, bertutur bahasa setempat dan serasi dengan penduduk tanah Melayu, boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Okey, kemudian kita lihat kewarganegaraan yang kedua, iaitu kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu dalam bentuk yang kedua, iaitu kewarganegaraan secara pendaftaran. Okey, siapa yang boleh menjadi penduduk ataupun warga Persekutuan Tanah Melayu? Yang satu, mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu, ya, dan bermaustatin. Bermaustatin bermaksud tinggal menetap. Tinggal menetap selama 15 tahun daripada 20 tahun dari hari permohonannya. Okey, dua, seseorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik. Tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta bersetuju taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Ya, ini untuk migrasi lah, golongan migrasi, ya. Okey. Jadi, ya, mereka mesti, ya, boleh menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dia bukan atau, ya. Bukan atau. Sama ada kamu boleh menguasai bahasa Inggeris dan juga menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey. Okey, formula, ya. Kewarganegaraan secara pendaftaran. Ingat, Maustatin budak baik. Kononnya Maustatin ini ada nama orang, ya. Maustatin budak baik, bukan penjenayah. Taat, boleh bertutur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, jadi, ya, berdasarkan maklumat ini, kamu boleh huraikan dalam ayat kamu sendiri mengikut kefahaman kamu. Ya, tak perlu kamu nak hafal satu-satu patah perkataan ini, ya. Maksudnya kamu bina ayat kamu sendiri dan kamu tidak akan rasa tertekan bila kamu menjawab, ya. Jadi, maustatin, budak baik, bukan penjenayah, taat, boleh bertutur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, penerangan formula. Maustatin bermaksud apa dia? Bermaustatin. Yang selama 15 tahun daripada 20 tahun dari hari permohonan. Baik, maksudnya baik. Ya? Maksud tidak ada rekod jenayah. Penjenayah maksudnya tiada rekod jenayah. Okey? Ataupun kamu boleh cakap bukan penjenayah. Ya? Kalau kamu letak bukan penjenayah juga boleh diterima, ya. Maksudnya tiada rekod jenayah lah. Okey. Taat. Taat kepada siapa? Taat setia kepada Persekutuan Tanah Melayu.
Ya, dia tak boleh ada dua warga negara. Ya, maksudnya dia mestilah menjadi warga negara yang taat. Okey, mesti boleh menguasai BM dan BI ini maksudnya menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kerana apa pada masa ini bahasa Inggeris? Sebab kita belum lagi merdeka. Ya, kita masih lagi di bawah penjajahan British. Ya, okey. Jadi saya harap kamu boleh faham ya dengan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Ingat, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu ada 4, iaitu pentadbiran, kuasa Raja-Raja Melayu ya, kuasa Raja-Raja Melayu, ya, perundangan dan juga kewarganegaraan. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada 5.4. Kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Apakah kesan, akibat ya ataupun akibat daripada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Okey. Kesan yang pertama, dia telah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Ingat, cikgu dah terangkan tadi ya sebelum ini dalam Melayu Union ya, kuasa Raja-Raja Melayu itu tidak diiktiraf ya. Okey. Sekarang ya kita lihat melalui Persekutuan Tanah Melayu ya, kuasa raja-raja itu dikembalikan kepada asal ya. Mereka adalah raja-raja Melayu ya. Okey. Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengembalikan kuasa raja-raja Melayu semula. Majlis Raja-Raja diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Majlis ini dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Keanggotaannya terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Okey. Pesuruhjaya tinggi memastikan bahawa Raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Ingat, British tak boleh membuat undang-undang sendiri. Dia mesti rujuk kepada apa? Kepada persetujuan Raja-Raja Melayu. Okey, tak boleh sembarangan. Ya, tak boleh nak buat undang-undang suka-suka hati. Tidak, mereka mesti merujuk kepada raja-raja kita, ya, Raja-Raja Melayu. Okey. Yang kedua, kesan yang kedua, ya. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, suka untuk saya ingatkan di sini ya. Raja ya maksudnya ya, bukan sahaja menjaga keistimewaan orang Melayu, tetapi dia juga menjaga kepentingan sah kaum lain. Apabila kaum lain diterima menjadi warga negara Tanah Melayu, ya, mereka dianggap sah sebagai warga negara dan kepentingan mereka juga akan dijaga. Itulah hak keistimewaan mereka. Tetapi di dalam undang-undang dia tak sebut hak keistimewaan. Tetapi dua-dua ini sebenarnya special lah sebab kita ni adalah warga negara. Ya. Okey. Seterusnya ya, membuka ruang kewarganegaraan. Kesan ya Persekutuan Tanah Melayu. Membuka ruang kewarganegaraan kepada golongan migrasi yang dibawa oleh penjajah British, iaitu orang Cina dan orang India. Ya. Dan ada jugalah bangsa-bangsa lain, tapi inilah yang majoriti dia. Ya. Okey. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal dan diberikan kedudukan istimewa. Okey, kemudian ya kita lihat mewujudkan kerjasama antara kaum. Ini antara kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu mewujudkan kerjasama kaum. Ya. Kerjasama kaum penting dalam usaha memupuk perpaduan. Okey, oleh kerana Persekutuan Tanah Melayu ini akhirnya akan terdiri daripada pelbagai kaum. Ya, walaupun orang Melayu merupakan penduduk asal, tetapi orang Melayu menerima kaum-kaum lain. Ya. Dan ya, kita lihat kita lihat wujudlah ya kerjasama antara kaum ya. Kerjasama antara kaum ni sangat penting ya dalam usaha memupuk perpaduan. Oleh kerana ya kita negara yang unik ya, maksudnya Persekutuan Tanah Melayu pada masa ini sebuah
persekutuan yang unik ya. Jadi mereka mesti memupuk perpaduan. Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui penumbuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ya. Kebanyakan cadangan jawatan kuasa hubungan antara kaum dimasukkan ke dalam usul perundangan yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Jawatan kuasa ini berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Ya, Persekutuan Tanah Melayu 1948 merintis pada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 dan sekaligus membawa kepada kemerdekaan. Maksudnya ya, apa yang berlaku dalam Persekutuan Tanah Melayu ya telah memberi satu gambaran kepada British bahawa kita boleh bekerjasama, kita boleh mewujudkan perpaduan. Dan akhirnya ya, kerana perpaduan inilah kita mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Ya, Persekutuan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Okey, Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, di samping membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Pemimpin dan rakyat sama penting dalam usaha mendukung perpaduan bangsa. Gabungan kuat antara rakyat dengan pemimpin yang dipayungi oleh raja-raja Melayu. Maksudnya dipayungi di sini, maksudnya raja-raja Melayu melindungi kita. Ya, sama ada orang Melayu ataupun orang bukan Melayu ya, telah berjaya merungkai percaturan dan rancangan rapi yang disusun oleh pihak British untuk melemahkan orang Melayu. Okey. Jadi ya, kita nak lihat formula. Macam mana kalau soalan SPM tanya, okey, apakah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Ya. Okey. Kesan dia ada 4. Okey, ingat kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan raja-raja ya. Okey, kedudukan raja-raja, kedudukan istimewa orang Melayu, ya, kewarganegaraan dan juga kerjasama. Okey, formula dia saya buat juga dalam bentuk ayat, istimewa kedudukan raja kerana kerjasama warga negara. Okey, bila kamu ingat formula ni, kamu tahulah keistimewaan. Keistimewaan ni siapa? Keistimewaan orang Melayu. Kedudukan raja-raja iaitu mengembalikan ya, kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu. Okey, kerjasama, apa dia kerjasama? Mewujudkan kerjasama antara kaum ya. Kemudian warga negara membuka ruang kewarganegaraan. Ya, kalau kamu faham ini, kamu hafal formula ini, bila kamu hafal formula ini secara automatik kamu boleh menghuraikan. Ya, menghuraikan dalam ayat kamu sendiri. Okey. Jadi ini adalah penerangan formula ya. Saya harap ya kamu boleh faham ya. Tak perlu saya ulang sekali lagi ya. Okey. Sekarang ini adalah tugasan kamu ya. Hari ini mesti buat dan saya nak kamu hantar tugasan ini sewaktu kita bersemuka ya. Gunakanlah cara yang telah saya ajar pada kamu. Kalau kamu tak tahu, buka balik ya kaedah-kaedah ya ataupun teknik-teknik menjawab soalan yang telah saya ajar kepada kamu. Okey, ini adalah soalan esei, latihan soalan esei. Okey. Seperti biasa dalam menjawab soalan esei ya, jawab dalam bentuk perenggan. Satu isi, satu perenggan. Ya, satu isi, satu perenggan. Okey. Kemudian saya nak kamu tandakan, mesti tandakan menggunakan warna hijau, warna merah, warna biru ya. Okey. Untuk fakta warna biru, untuk penanda wacana berwarna hijau. Untuk respon kata tugas. Tahu kan respon kata tugas bermaksud apa? Ada guru yang menggunakan kepala ayat, itu perkara yang samalah, ataupun kehendak soalan. Okey. Respon kata tugas sama dengan kepala ayat, sama juga dengan kehendak soalan. Ya. Okey. Yang kita boleh dapati di dalam soalan. Okey, sekarang kita lihat. Ini adalah simulasi. Okey, ini adalah simulasi. Ini kita kata simulasi. Okey, kadang-kadang dalam simulasi ini terdapat jawapan. Okey. Jadi ya, untuk kamu, ya, untuk pelajar-pelajar saya, jangan panik ya. Apabila kamu menjawab soalan, ya,
jangan berputus asa. Intailah. Tengok ada tak jawapan yang, ada tak perkara ataupun fakta-fakta yang terdapat dalam simulasi yang boleh kamu berikan, boleh kamu huraikan di dalam jawapan. Ataupun saya selalu cakap, kamu boleh goreng kamu punya fakta-fakta yang terdapat dalam simulasi. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Okey. Jadi ya, okey kita lihat. Okey. Kita lihat simulasi ya. Jawatankuasa kerja mengambil masa 5 bulan untuk menyelesaikan kerja merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Akhirnya pada 20 November 1946, rangka perjanjian persekutuan tersebut dibentang dalam persidangan yang dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Wakil British dan UMNO. Okey, sekarang soalan dia. A. Terangkan perubahan pentadbiran setelah British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di Tanah Melayu. Okey, soalan ini memperuntukkan 4 markah. Okey, boleh tak kalau kamu nak bagi 4 fakta? Boleh. Ya, kamu boleh bagi 4 fakta. Ataupun kamu nak bagi 2 fakta. 2 fakta, 1 fakta dengan huraian. Okey, boleh ya. Okey. Kemudian soalan B. Jelaskan kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu melalui kaedah kewarganegaraan secara kuatkuasa undang-undang. Okey, 4 markah. Jadi, macam mana kamu nak bagi? Adakah kamu nak bagi kerana 4 kamu nak bagi 4 fakta? Boleh. 4 fakta dan kamu huraikanlah sikit ya. Okey. Ataupun kamu nak bagi 2 fakta berserta dengan setiap satu ada huraian dia. Okey, boleh juga diterima. Tapi ingat, kalau kamu tahu banyak fakta, bagilah banyak fakta. Okey, kerana markah tidak akan dipotong. Okey, markah tidak akan dipotong. Tetapi kamu kena pastikan pembahagian masa lah. Ya, pembahagian masa. Soalan C pula. Ya, pecahan C. Persekutuan Tanah Melayu membuka ruang kepada kerjasama kaum ke atas perpaduan. Apakah cabaran yang dihadapi dalam memperkukuhkan perpaduan? Okey, ini adalah soalan kebat 8 markah. Okey, kita lihat dahulu kehendak soalan A, kita akan bincangkan. Terangkan perubahan pentadbiran setelah British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu. Respon kata tugas apa dia? Perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh British, ya. Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tanah Melayu. Terangkan perubahan ya. Awak terangkan perubahan. Okey. Jadi, apakah formula dia? Masih ingat lagi? Formula dia. Okey, kamu boleh. Okey, formula dia kamu boleh ambil formula. Persekutuan dibentuk Singapura kekal, Majlis Lantik Pesuruhjaya Tinggi British. Itu formula dia. Okey. Okey, ini ya. Ini formula dia. Jadi, kamu huraikanlah. Ya. Okey, 4 markah. Kalau kamu nak terangkan satu, jangan kamu tulis jawapan ini saja ya. Mesti ayat penuh lah. Okey, 4. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, kemudian kita pergi kepada jelaskan kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu melalui kaedah kewarganegaraan secara kuatkuasa undang-undang. Okey, masih ingat lagi tadi tak? Jenis kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu, satu kewarganegaraan secara kuatkuasa undang-undang dan lagi satu adalah kewarganegaraan secara pendaftaran. Soalan menghendaki kamu membincangkan tentang kaedah kewarganegaraan secara kuatkuasa undang-undang. Jadi apa formula dia? Okey, adat resam dijunjung, bahasa disanjung, barulah hidup serasi bersama. Okey, kamu boleh imbas kembali ya. Okey, kita boleh imbas kembali. Okey, ini ya. Okey, yang mana satu? Sebab dia kata kewarganegaraan secara kuatkuasa undang-undang. Okey, inilah jawapan dia. Benalah ayat kamu ya. Benalah ayat kamu ya. Jawablah soalan ini dengan baik mengikut ya formula yang telah saya berikan pada awak semua. Okey, kemudian kita lihat Persekutuan Tanah Melayu telah membuka ruang kepada kerjasama kaum ke arah perpaduan. Apakah cabaran yang dihadapi dalam memperkukuhkan perpaduan kaum? Okey, ramai yang panik dia tengok soalan ini ya. Okey, masih ingat lagi tak ada teknik-teknik yang saya bagi pada kamu? Okey, kadang-kadang ya kamu rasa macam aduh, macam mana ya nak dapatkan jawapan ni, kamu rasa macam susah.
Ingat balik teknik-teknik menjawab soalan hebat yang cikgu bagi. Walaupun pada kamu mungkin dia tak hebat, jawapan kamu rasa macam tak hebat, tetapi yang penting markah. Ya, sekiranya kamu ada maklumat ataupun pengetahuan untuk menjawab soalan ini, silakan berdasarkan pengetahuan sedia ada kamu. Tetapi cuba hari ini cikgu nak kamu aplikasikan teknik rukun negara. Boleh tak kamu gunakan teknik rukun negara? Ya, boleh ya. Sebagai contoh kita lihat Persekutuan Tanah Melayu membuka ruang kepada kerjasama kaum ke arah perpaduan. Apakah cabaran yang dihadapi dalam memperkukuhkan perpaduan kaum? Cabaran. Cabaran bermaksud apa dia? Masalah. Ya, apa masalah dalam memperkukuhkan perpaduan kaum? Masih ingat lagi tak? Teknik rukun negara. Okey, 5 prinsip rukun negara. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey. Prinsip rukun negara mana yang kamu nak ambil dan kamu boleh huraikan mengikut soalan? Mungkin kamu boleh katakan prinsip rukun negara yang pertama, kesetiaan kepada raja dan negara. Macam mana kamu nak kata cabaran? Jadi, perkataan kesetiaan kepada raja dan negara, kamu boleh menyatakan wujudnya rakyat yang tidak apa? Tidak. Maksudnya kamu memberi nilai yang negatif. Nilai yang negatif. Tidak setia kepada raja dan negara. Ya. Tidak mahu mengiktiraf kedudukan raja-raja atau mempertikaikan. Berilah contoh. Sebab ini kebat. Beri contoh berdasarkan pengetahuan kamu. Contoh-contoh semasa kamu lihat warga negara yang macam mana? Yang menghina kedudukan raja ataupun mempersendakan raja ataupun tidak sayangkan negara Ada contoh warga negara Malaysia yang mempersendakan lagu negaraku dengan mencarut dan sebagainya. Okey, ini akibatnya menyebabkan rasa tidak puas hati kepada golongan yang setia kepada apa? Kepada negara. Maka wujudlah apa? Konflik. Boleh faham? Kamu ceritakan. Okey, ingat, ini adalah soalan kebat. Maka dia mesti kamu huraikan dalam bentuk fakta. Okey, prinsip rukun negara tadi itu adalah fakta. Tetapi kamu bagilah prinsip yang, maksudnya, kalau tadi kamu kata, kamu ambil prinsip kesetiaan kepada raja negara, tetapi kamu tambah perkataan tidak menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara. Okay, itu fakta. Kemudian kamu huraikan, kamu berilah contoh dan kamu buat inference. Okey, dengar di sini. Di sini sudah ada 4 isi. 4 isi. Melalui satu fakta, kamu boleh bagi 4 isi. Ataupun kalau kamu rasa ada kekangan, kamu hanya boleh bagi 3. Kadang-kadang kamu tak boleh bagi contoh ataupun kamu tak boleh bagi huraian, tak kisah. Jangan kaku beku di situ. Kamu teruskan saja dan kamu andaikan kamu boleh dapat 3 markah untuk satu isi. Jadi bila kamu dapat 3 markah untuk kamu boleh dapat 3 markah untuk satu fakta, maka kamu bagilah 3 fakta. Ambil fakta yang lain. Mungkin keluhuran perlembagaan. Tidak menghormati keluhuran perlembagaan. Nyatakanlah. Okey. Ataupun tidak menjaga atau tidak mendaulatkan undang-undang. Ada warga negara yang tidak mendaulatkan undang-undang. Okey. Berilah contoh Contoh ataupun kamu nyatakan fakta yang seterusnya prinsip rukun negara yang mana? Warga negara yang tidak mengamalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan membangkitkan isu-isu sensitif ataupun menggunakan media massa dengan tidak menerapkan nilai-nilai patuhan kepada undang-undang. Nyatakanlah. Okey, berikanlah huraian, berikanlah contoh dan buatlah inference. Okey. Benda ini apa yang membezakan huraian, faktor, contoh dan inference adalah penggunaan penanda wacana juga memainkan peranan penting. Ingat, jawab soalan A, B, C. Buat jawab dengan baik. Okey, kemudian tandakan. Warnakan tanda-tanda yang tertentu seperti penanda wacana berwarna hijau, respon kata tugas berwarna merah, fakta berwarna biru. Okey, praktiskan perkara ini dan hantar kepada saya waktu kita bersemuka minggu hadapan. Okey, itu saja dari saya untuk hari ini. Saya harap kelas ini memberi manfaat kepada anda semua. Fokuslah kepada perkara-perkara yang telah saya bincangkan. Okey, kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga keselamatan dan jadilah warga negara yang baik
Ya. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.